awak semua akan ada peperiksaan pertengahan tahun. Jadi awak akan ada peperiksaan pada minggu hadapan. Okey. Semua dah aware kan? Yang peperiksaan minggu depan? Dah. Alah janganlah sedih sangat. Okey. So jangan risau. Cikgu, Exam cikgu periksa akhir tahun kan cikgu? Periksa akhir tahun ke? tahun. Pertengahan tahun. Oh, tengah Ah, tahun. Okey, okey. Pertengahan. siapa? Apa? Nabila Crystal. Oh. Ah. Oh, cikgu ajar 2 Jadi kelas sekali 2 bulan sekali? 2 Apa kelas tu? sekali. Cikgu ajar Ya, 2 cikgu kelas ajar 2 kelas sekali. sekali. Sebab kita PDPR, jadinya banyak kelas yang kena gabung. Jadinya cikgu ajar 2 sekali. Oh ya. Alright, so hari ni cikgu nak apa ni orang kata apa, refresh balik lah. Soalan-soalan macam mana nak jawab exam untuk kertas 1 dan kertas 2 dan juga topik apa yang bakal dikeluarkan insyaAllah. Tapi cikgu tak adalah bocorkan soalan. Cikgu bagi tahu secara general je lah soalan apa yang awak perlu fokus nanti waktu nak study kan. Alright. So kita mulakan dulu dengan tapi sebelum tu kita mulakan dululah dengan kelas kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin. Okey, semua yang lupa take note tau, hari ni penting ni. Okey, so cikgu akan share screen dulu. Alright. Okey. Kita nak mendiagnosis. Mendiagnosis soalan peperiksaan sains tingkatan 4. Semua clear Nampak skrin cikgu? Nampak. Oh, nampak. Okey. Alright. Okey, so kita nak diagnosis dulu. Kejap ya, ada kawan-kawan nak datang. Mana kawan-kawan awak ini? Okey. Alright. Kita pergi ke page pertama. Okey. Untuk skema soalan ni, untuk peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 4, untuk kertas 1, kita akan diberikan masa selama 1 jam 15 minit. Sebilangan soalannya ada 40 soalan beserta dengan 40 markah. So, 1 soalan, 1 markah. Dan kertas 2, awak akan duduk kertas kan? Kertas 2, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Lama sikit kertas 2 sebab soalannya banyak. Sebab jenis soalannya akan ada 3 bahagian pecahan. Bahagian A, kita ada 4 soalan, 20 markah. Awak kena jawab semua soalan. Jangan tinggalkan soalan. Jangan tinggalkan satu. Kena jawab semua. And then, bahagian B, 6 soalan, 38 markah. Pun awak kena jawab semua soalan. Jangan tinggalkan soalan. Jangan tinggalkan soalan soalan dengan jawapan yang tak ada jawab. So semua kena jawab juga. Tetapi untuk bahagian C ni kelebihan sikit sebab bahagian C untuk soalan ke-11 awak wajib jawab, tapi soalan 12 atau 13 awak boleh pilih mana satu pilihan hati yang awak rasa macam confident nak jawab ni. Macam soalan 13 ni aku confident lah tahu jawapan dia. Okey, jawab 13 tu. Yang soalan ke-12 tak perlu dijawab pun tak apa. Sebab dia pilih salah satu sahaja. Tetapi soalan 11 wajib dijawab. So markah yang diperuntukkan adalah 22 markah bagi bahagian C. So banyak markah dia untuk kertas 2 ni, sebab tu masa yang diperuntukkan sangatlah panjang, 2 jam 30 minit. So nanti awak akan menjawab semua ni dekat Google Form lah, sebab kita buat secara online kan next week. Kita tak boleh nak face to face lagi, kita belum masuk lagi fasa tu. Alright, so untuk kertas 1, simple je kertas 1. Apa soalan yang diberi, awak jawab je. Kita akan diberikan 4 pilihan jawapan, A, B, C, D, multiple choice question. Semua topik masuk Ini
Kenalah dikaji, dia dibacanya setiap lah topik yang ada tu. Daripada bab 1 sampai ke bab 12. Semua bab masuk. Jadinya awak kena bacalah, selaklah satu persatu. Sebab tak ada topik yang tertinggal untuk kertas 1. Kertas 1 ni penting juga walaupun nampak macam sekadar 40 soalan dan 40 markah, tapi dia juga penentu kita untuk mendapat result yang lebih better. Alright. So kita masuk ke kertas 2. Okay, kertas 2 ni dia agak crucial sikit. Kertas 2 ni lah banyak dia punya bahagian-bahagian dan kaedah-kaedahnya yang kita kena tengok. So teknik menjawab bahagian A dulu. Kita akan pergi hari ini bahagian A dahulu. Kita mulakan bahagian A, teknik menjawab bahagian A kita ada diberikan 20 markah. So bahagian A ni sebenarnya nak menguji proses sains, kemahiran proses sains. So bahagian A ni kita nak menjawab tapi mestilah jawapan tu dah ada dalam soalan. Dia tak adalah ada juga daripada buku teks. Tetapi kebanyakan jawapan itu kita cara nak menjawabnya kenalah daripada soalan itu sendiri. Jadi kita kena baca soalan betul-betul. So KPS kita, mari kita lihat di sini. Kalau KPS kita ni, ini ada 11 orang kata elemen yang penting dalam KPS ni. Mengawal boleh ubah, buat hipotesis, merhati, membuat inferen, mengukur, dan sebagainya sehinggalah mentafsir data. So ini adalah elemen-elemen yang akan ditanya dalam soalan bahagian A nanti. So kita akan tengoklah, tak adalah semua sebelah-sebelah ni masuk sebelah soalan, banyak sangat kan. Bila student habis jawab. So dia akan ambil mana-mana bahagian lah. Ada masa soalan akan tanya kita nak pemboleh ubah apa, ada soalan akan tanya dia suruh buat inference, ada soalan tanya kadang-kadang buat perhubungan. Jadi kita kena alert dengan teknik menjawab soalan tersebut. So kita tengok dulu yang favorite soalan ni adalah mengawal pemboleh ubah. So most of the time soalan ini akan keluar pemboleh ubah. So jadi awak kena familiar. Apa itu dimalarkan, apa itu dimanipulasikan dan apa itu bergerak balas. So kalau dimalarkan, dia adalah constant variable ataupun sama. Maknanya perkara itu sama. Kita nak buat eksperimen tu, contohnya eksperimen menguji had laju kenderaan. Kenderaan tu adalah kenderaan yang sama. Contohnya BMW. Kereta A BMW, kereta B pun BMW. So itu adalah dimalarkan. Tetapi berbeza pula dengan dimanipulasikan. Dimanipulasikan gitu kan. So kalau kita dengar dimanipulasi, menipu lah ni, maknanya berbeza-bezalah keadaannya tu. So bila dimanipulasikan, dia adalah perkara yang berbeza. Contohnya kereta A kita nak uji had laju, tetapi kereta A adalah BMW. Kereta B adalah Proton Saga. Contohnya lah. Kan. So itu kita dah nampak perkara yang berbeza adalah jenis kenderaan. Okay, itu antara contohnya. Tetapi kalau kita tengok pada bergerak balas ni, dia adalah hasil eksperimen. Bergerak balas. Itulah hasil yang kita nak cari. Ya saya, siapa tu? Ada soalan nak tanya ke? Tak tutup mic. Ya, awak ada nak tanya soalan apa-apa ke? Tak ada. Tak ada je. Okay. So far masih clear lagi dengan 3 perkara ini. Dimalarkan, dimanipulasikan dan bergerak balas. Bergerak balas adalah hasil eksperimen. Alright, so 3 perkara ini penting dalam pemboleh ubah, dalam eksperimen. Satu eksperimen mesti kena ada 3 perkara ini. Jadinya, bila kita tengok pada soalan nanti, mana kita nak cari 3 perkara ni kan? Jangan risau. Soalan tak begitu kejam nak bagi awak tertanya-tanya. Okay, so 4 kaedah kita nak kenal pasti pemboleh ubah ini. So kita nak tahu 4 kaedah apa yang kita nak gunakan untuk pemboleh ubah ni. Ada jenis soalan dia akan beri daripada ayat. So daripada ayat tu kita baca, kita dah boleh tahu. Oh, ini dia punya
pemboleh ubah dimanipulasikan. Ini dia punya kata kunci untuk pemboleh bergerak balas, pemboleh ubah bergerak balas contohnya. Daripada ayat sahaja kita dah boleh kenal pasti. So yang kedua, daripada gambar rajah. Dia bagi contoh eksperimen itu berlaku. Contohnya lah kan gambar rajah yang macam hal laju kereta tadi. Okey, daripada gambar rajah tu kita dah boleh dapat jangka apa yang pemboleh ubah bergerak balas, apa pemboleh ubah yang dimalarkan dan pemboleh ubah konstan. So yang ketiga pula, kaedah yang ketiga dia akan beri daripada jadual. Daripada jadual ni lebih mudah kadang-kadang lebih mudah sebab kita dah boleh terus detect secara tepat terus kita boleh detect mana satu manipulated variable, mana satu pemboleh ubah dimalarkan. Dan yang keempat daripada graf. Okey, ini kalau dia beri maklumat daripada graf, kita boleh kaji dan kita boleh tahu di mana satu MB, mana satu RB dia. Daripada graf saja. So jangan khawatir, yang penting kita kena baca soalan dahulu. Okey, ini contohlah daripada ayat. Cikgu ambil contoh daripada Didik TV. Semangat gitu. Okey, contoh kalau daripada ayat. Tengok contoh soalan dia. Soalan A dan B menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam X dan Y dengan asid hidroklorik cair. So di sini ini adalah ayat dan ini adalah gambar rajah. So dibagi dua-dua ini. Jadinya kita nak tahu di mana satu pemboleh ubah dia. Jadi kita boleh jumpa daripada ayat ini. Dia dah sediakan dari sini. So contohnya mengkaji kereaktifan logam. Kereaktifan logam ni adalah RV. RV kita tadi apa? Responding variable ataupun bergerak balas ataupun hasil eksperimen. Okey, so RV ni hasil eksperimen kita nak mengkaji kereaktifan logam. MV ni pula manipulated variable ataupun yang berbeza. Pemboleh ubah yang berbeza tu X dan Y. Dua perkara yang berbeza. Dengan asid hidroklorik cair. Asid hidroklorik cair ni adalah CV ataupun constant ataupun malar. So jadinya malar ni sebab dua-dua eksperimen ini sebab kedua-dua eksperimen ini menggunakan cecair yang sama. Jadi dia adalah malar. Dan kalau kita lihat daripada sini, hasil eksperimennya gas yang dikumpulkan. So ini adalah hasil eksperimen dia bagi kereaktifan logam. Gelembung gas yang dihasilkan. Lihatlah perbezaan bagi gelembung gas yang dihasilkan. Ini daripada gambar rajah. Dan asid hidroklorik ni adalah cecair dia yang sama, tetapi logam X dan logam Y ni adalah yang berbeza. Jadinya, kalau soalan tertanya, nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Pemboleh ubah manipulasi. Jenis logam atau logam X dan Y. Jenis logam atau logam X dan Y pun tak kisah. Tapi yang penting dia meneruju pula. Dia menjurus kepada X dan Y inilah. Pemboleh ubah bergerak balas. Apa pemboleh ubah bergerak balas kat sini? Isi padu gas yang dikumpul. Isi padu gas yang dikumpul ni daripada gambar rajah ni. Kita nampak lihat. Inilah kita punya result akhir kita. Ataupun kereaktifan logam tu. Kita tak boleh nak letak je kereaktifan logam dekat pemboleh ubah bergerak balas. Sebab apa? Dia tak menunjukkan apa yang kita nak. Kalau kita nak tahu dia aktif ke tidak, logam ini bertindak balas ke tidak dengan asid hidroklorik cair ni, dia mestilah kena ada tunjuk kesannya. So di sini dia dah menunjukkan gelembung gas. So gelembung gas inilah adalah kesan gerak balas tersebut. Jadinya kita kena tulislah isi padu gas yang dikumpul. Isi padu gas yang dikumpul. Sorry sekejap cikgu ada urusan kejap. Sekejap je. Nanti cikgu datang balik.
Okey semua. Okey, cikgu is back. Okey, tak apa nanti. Okey, sorry. Cikgu ada iklan sekejap tadi. Alright. Okey, kita teruskan balik. Okey, semua bersama cikgu balik ke? Semua masih ada di sini? Ya. Ya, okey. Terima kasih Ada. kerana sabar menanti. Sorry, ada masalah teknikal sekejap tadi. Okey, so cikgu tiba mana tadi ni? Isi padu gas dikumpulkan kan? Okey. So, kalau awak nak cari kereaktifan logam, awak kena tulis dia punya bergerak balas. Apa yang kita nak kaji adalah gelembung gas ini. So, itu adalah hasil eksperimen kita. Inilah gas yang dikumpulkan ni lah. So, manakala kalau kita nak tahu constant variable ataupun pemboleh ubah malar. So, pemboleh ubah malar, dia adalah benda yang sama sahaja. So, dia yang sama dekat sini adalah isi padu asid hidroklorik. So, satu sahajalah yang sama. So, isi padu boleh jadi apa ni, beaker yang sama ke, silinder yang sama ke, tapi jangan itu. Kita kena tulis benda yang kita fokuskan dalam eksperimen ini. Jadi, yang kita fokuskan adalah asid hidroklorik. Tetapi, kena ingat mesti ada parameter ukurannya di sini, iaitu isi padunya lah. Jadinya kalau letak asid hidroklorik sahaja, dianya tidaklah tepat. Tak tepatlah kiranya. Boleh jadi juga tak dapat markah. So awak kena tulislah isi parameter dia dekat situ. So isi padu asid hidroklorik. Contohnya dia pakai 0.1 mililiter asid asid hidroklorik. Jadinya sama jugalah dengan yang bagi logam Y juga. Kalaupun logam X dan logam Y mempunyai menggunakan eksperimen isi padu asid hidroklorik yang sama. So, clear ya untuk yang di 3 perkara pemboleh ubah ini? Clear ke semua? Ke ada apa-apa soalan berkaitan dengan ini? Tak ada. Student? Tak ada? Okey, itu cikgu kira wakil lah yang tadi tu Alright, so kita teruskan. Allah. Jam pula. Okey. So tadi kaedah kenapasya pada ayat dan gambar rajah kan. Kemudian kita pergi kepada jadual, kemudian kita pergi kepada graf pula. So kita yang sini graf. So ini biasanya kadang-kadang graf yang diorang soalan akan diberikan. So kalau yang penting tak perlulah pening-pening, insya-Allah kita kena yakin biasanya graf yang menegak ataupun paksi Y ini dia adalah pemboleh ubah bergerak balas RV. Paksi Y RV. Pemboleh ubah bergerak balas menegak. Manakala kalau untuk yang mendatar memang kebiasaannya lah most of the time dia akan jadi pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun MV. Contohnya hal laju per masa. So di sini masa. Masa adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, manakala hal laju adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Contohnya di situlah. Jadinya kita kena ingat kalau daripada graf mudah saja kita boleh baca, kita boleh dapatkan maklumat untuk pemboleh ubah. Tetapi agak crucial sedikit lah. Sedikit je crucial kalau daripada jadual. So jadual ada dua jenis contoh jadual. So contoh jadual satu, kalau di kiri saya ini ataupun kiri awak semua dimanipulasikan. Most of the time teknik dia begini. Kalau jadual ada dua bahagian di sini dimanipulasikan di sebelah kiri dan bergerak balas di sebelah kanan. So
dia dah kira macam dah tetapkan lah. So kita senang je lah terus tanda je. Kalau kita dapat je table, kita dah terus tahu. Okey, belah kiri ni dimanipulasikan. Belah kanan ni bergerak balas. Agak berbeza sedikit untuk jadual yang orang kata apa ni, untuk jadual yang atas dan bawah. Yang beginilah style dia kan. Tapi atasnya adalah manipulasi. Dimanipulasikan. Manakala di bawah adalah bergerak balas. Okey, mari kita tengok dulu. Untuk sesi pertama ni kita tengok dulu. So, ini contoh soalannya. Okey, contoh soalan. Jadual 1 menunjukkan kadar denyutan. Sekejap cikgu tanda. Okey, senanglah sikit kan. Okey, jadual 1 menunjukkan kadar denyutan nadi bagi 2 orang murid lelaki yang berumur 15 tahun. Selepas melakukan aktiviti yang berbeza. So dapat tak key point dekat situ? Jadual 1 menunjukkan kadar denyutan nadi. Ini. Kadar denyutan nadi bagi 2 orang murid lelaki yang sama umurnya selepas melakukan aktiviti yang berbeza. So murid 1, kadar denyutan nadi dia ketika waktu rehat adalah 68 dan tapi ketika berjalan adalah 86. Manakala murid kedua, kadar rehat dia 70 tetapi kadar berjalan dia 88. So, kita pergi ke soalan pertama. Ini yang dikatakan pemboleh ubah tadi. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. So, yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Dimanipulasikan ataupun MV. Kalau ikut table, MV terus kat sini kan. Tetapi kita kena tengok juga kepada jenis soalan jugalah. So, tengok pada ayat ni. Kalau pemboleh ubah ni adalah yang berbeza. Yang berbezanya paling ketara di sini adalah melakukan aktiviti yang berbeza. Dia dah nyatakan. Jadinya pemboleh ubah dimanipulasikan adalah aktiviti fizikal yang berbeza. Macam mana je buat tulis ni? Allah. Aktiviti fizik. Tak boleh lah cikgu tak boleh tulis lah. Susah cikgu tulis. Minta maaf ni. Tapi awak kena faham je lah kan. Okay, aktiviti yang berbeza. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan adalah constant. Apa yang constant? Constantnya adalah yang constantnya adalah murid lelaki berumur 15 tahun. So murid lelaki berumur 15 tahun ni adalah samalah umurnya yang sama. Jadinya umur pelajar berusia 15 tahun. Gitu. So, soalan yang kedua. Mudah je kan? Dapatlah 2 markah. So, soalan yang kedua, nyatakan hubungan antara kadar denyutan nadi dan jenis aktiviti fizikal. Hubungan dia apa? Kalau bila seolah berhubungan, dia semakin-semakin. Itu kira hubungan lah kan. So, kalau kita tengok kadar denyutan dengan aktiviti fizikal. So, ketika aktiviti yang berbeza, so ini kira macam di awal dan ini macam di akhirnya lah. So, kadar denyutan nadi dia semakin lasak aktiviti fizikal yang dilakukan, jadinya kadar denyutan nadi semakin meningkat. Ataupun semakin lasak aktiviti jenis fizikal yang dilaksanakan, semakin meningkat kadar denyutan nadi. So, itu adalah untuk dia punya hubungan lah. Kita nampak semakin-semakin di situ. Dan soalan kalau dia beri soalan ramalan. So ini adalah soalan kebat untuk bagi analisis. So ramalan dia, bacakan kadar denyutan nadi jika murid 2 melakukan aktiviti melompat. Kita tengok sini. Okey, murid kedua. Ketika dia rehat 70. Ketika dia berjalan 88 tinggi. Apa yang terjadi kalau dia melompat? Of course, kadar denyutan nadi dia akan meningkat. So kadar denyutan nadi dia akan meningkat. Kalau minta ramalan bacaan ni boleh jadi dia minta nilai lah. Tapi di sini bagi saja kadar denyutan nadi dia meningkat. So ramalkan bacaan kadar denyutan nadi seorang murid perempuan dalam keadaan rehat berbanding murid lelaki yang sama umur. So murid perempuan berusia 15 tahun. So kalau kita nak pastikan di sini, kalau murid perempuan untuk teenagers tu, untuk murid perempuan dia mempunyai
kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding murid lelaki. Tetapi itu kelebihan perempuan. Itu adalah fakta yang cikgu pun tak boleh nak rungkai macam mana. So murid perempuan, bacaan kadar denyutan nadi seorang murid perempuan dalam keadaan yang rehat ni lebih tinggi berbanding murid lelaki. So itu adalah dia punya jawapan dia, predik dia lah kan. Okey, so sebelum masuk ke bahagian lukisan graf ni, cikgu minta maaf, kita take 5 kejap. Kita akan sambung semula. Okey, kita kena take 5 dulu. Kita akan sambung semula selepas, sekarang 10.37. Kita take 5 kan? 38, 39, 40, 41, 42. Okey, 10.42 kita masuk semula. Boleh? Okey, sorry sangat cikgu ada urusan sikit je. 10.42 kita masuk semula untuk continue bab lukisan graf. Ini pun ada termasuk juga di dalam kita punya soalan untuk ni lah minggu hadapan insya-Allah. Okay, so thank you semua. Kita jumpa nanti, okay? Alright, thank you, bye. Assalamualaikum.